hatiku tumbuh melata, sayang berbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Pada hari yang indah ini, kita akan mengupas topik yang sangat menarik, iaitu perbezaan upacara kelahiran, perkahwinan dan kematian dalam setiap kaum di Malaysia. Saya percaya bahawa Malaysia merupakan satu negara yang sangat unik oleh kerana kepelbagaian etnik yang wujud di negara kita. Namun begitu, adakah adat tradisional ini sebenarnya masih relevan pada era revolusi perindustrian 4.0 ini? Malah jelas lihat ramai para belia telah seakan-akan melupakan adat sebegini. Oleh itu, saya ingin mulakan perbincangan kita pada hari ini dengan bertanya dengan salah seorang ahli forum kita, Zul Hilmi. Bolehkah anda terangkan serba sedikit tentang adat kelahiran bagi kaum Melayu? Seperti yang kita tahu, setiap kaum mempunyai adat yang tersendiri dalam merayakan upacara kelahiran. Begitu juga dengan kaum Melayu. Adat tanggal pusat atau lebih dikenali sebagai adat cuci lantai pada kebiasaannya dilakukan dalam masa seminggu selepas kelahiran bayi. Pada awal adat tersebut, kenduri doa selamat akan dijalankan. Kemudiannya, mak bidan akan menjalankan keseluruhan upacara tersebut. Sebelum itu, si ibu dan si bayi akan dimandikan, diurut dan dibedak. Pada hari ketujuh, adat cukur jambul pula akan dilakukan. Pada hari tersebut, kenduri, nasi kunyit dan doa selamat akan diadakan. Kemudiannya, masyarakat Melayu akan mengadakan adat memberi nama dan adat naik buayan. Selama adat naik buayan ini dijalankan, bayi tersebut akan ditempatkan di dalam buayan yang mana akan menggunakan kain batik atau kain songket dan dihias dengan bunga-bungaan serta diletakkan selendang pada kiri dan kanan dan kemudiannya ditarik secara perlahan-lahan sepanjang upacara tersebut berlangsung. Kaum Melayu juga kemudian akan mengadakan adat berkatan atau bersunat. Namun, ia hanya dilakukan kepada bayi perempuan sahaja. Oh begitu, bunyinya sangat menarik. Bagaimana pula adat kelahiran bagi kaum Cina dan India? Bolehkah anda berkongsi serba sedikit dengan kami semua? Kalau bagi kaum Cina pula, salah satu adat yang terlibat dalam upacara kelahiran ialah adat mencukur rambut yang dialmakan oleh mereka sebagai pengiktirafan terhadap kelahiran orang baru ke dalam masyarakat. Mereka mencukur rambut bayi kerana rasa rambut bayi yang dilahirkan adalah rambut sementara. Dan rambut yang tumbuh semasa dalam kandungan perlu dicukur untuk menumbuhi rambut baru. Selain itu, kenduri biasanya juga diadakan apabila bayi mencapai umur sebulan. Kuih khas yang berbentuk bulat dan berwarna merah dan kuning yang berintikkan kacang dan tausu serta telur yang diwarnai merah. Kemudiannya diberikan kepada saudara mara yang terdekat. Berbeza dengan kaum Melayu dan kaum Cina, bayi daripada kaum India akan dibawa pulang ke rumah pada hari ganjil kelahirannya. Upacara alati akan diadakan sebelum bayi dibawa masuk ke dalam rumah. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan malapetaka dan bala daripada berlaku ke atas bayi dan anak ibu. Kemudian, upacara mendodoi bayi atau lebih dikenali sebagai upacara talata akan diadakan dan diteruskan dengan upacara memberi nama sebaik saja usia bayi mencecah 16 hari. Nama yang dipilih hendaklah nama yang baik kerana nama tersebut akan mempengaruhi perwatakan bayi kelak. Terima kasih kerana sudi berkongsi. Setelah meneliti bagaimana adat-adat yang diwarisi oleh setiap kaum, apakah persamaan yang boleh dilihat berdasarkan adat-adat tersebut? Sebagaimana yang kita tahu, hanya adat memberi nama merupakan adat yang dialmakan oleh setiap kaum secara turun-temurun. Namun, cara mendapat bayi bagi bayi yang baru lahir adalah berbeza bagi setiap kaum. Contohnya, bagi kaum Melayu, sunat memberi nama yang memiliki maksud yang baik untuk bayi menurut ajaran Islam. Manakala, bagi kaum Cina pula, 5 aspek penting yang perlu diberi perhatian dalam memberi nama bayi yang baru lahir termasuklah timbang unsur yin dan yang, kesedapan nama bayi yang didengar,
dan sebagainya. Akhirnya, upacara pemberian nama dilakukan sebaik sahaja bagi kaum India berusia 16 hari bersamaan upacara memuja Devi Kandari. Oh, begitu. Dalam banyak-banyak perbezaan yang kita punyai, ada juga persamaan yang menyatukan kita semua. Saya ingin melontarkan satu soalan yang sangat menarik kepada kamu berdua. Pada pendapat anda, adakah ada yang terlibat dalam upacara kelahiran maupun kaum selain diri mereka sendiri ataupun kaum orang lain masih dikenali oleh pelajar-pelajar USM? Berdasarkan analisis sosial yang telah kita lakukan, dapatlah kita lihat majoriti pelajar USM tidak begitu tahu adat-adat yang terlibat dalam upacara kelahiran kaum selain diri mereka disebabkan kekurangan pendedahan. Fenomena ini boleh jelas diperlihatkan apabila mereka ditanya tentang soalan adat mandi bayi baru lahir dengan air herba memiliki kaum mana. Hanya segelintir pelajar sebanyak 13 orang tahu tradisi ini sahaja. Bagi pengetahuan anda, tradisi ini memiliki kaum India. Terima kasih saudari Teo dan Zulhelmi kerana sudi menjelaskan tentang upacara kelahiran masyarakat Malaysia. Marilah kita teruskan perbincangan kita kepada adat perkahwinan pula. Pada pendapat anda, apakah upacara-upacara yang penting yang dilakukan oleh kaum India semasa perkahwinan saudari Rashmi? Baiklah, masyarakat India sebenarnya terdiri daripada pelbagai suku kaum, tetapi saya akan menerangkan tentang adat resam masyarakat India secara umum semasa upacara perkahwinan. Pertama sekali, pengantin lelaki akan merisik pengantin perempuan dan melihat paras rupa calon isterinya. Pihak perempuan akan menerima hantaran yang diberikan oleh pengantin lelaki jika bersetuju untuk berkahwin. Selepas itu, ikat janji atau nichayam akan berlaku. Sebagai tanda ikatan, kedua-dua pengantin akan menukar sirih dan pinang dan melafazkan ikat janji. Selepas itu, upacara parisan berlangsung. Upacara ini merupakan upacara bertunang. Pemberian hadiah akan dilakukan oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan seperti sari dan barang kemas seperti cincin. Bagi memulakan adat tersebut, upacara sembahyang akan dilakukan terlebih dahulu. Selepas itu, upacara perkahwinan akan berlangsung dengan pengantin lelaki akan mengikat tali yang diperbuat daripada benang yang disapu dengan kunyit dengan hujungnya diikat dengan seketul kunyit kepada pengantin perempuan hingga paras dada. Ini merupakan upacara kemuncak dalam masyarakat India. Jika pengantin lelaki telah mengikat tali kepada pengantin perempuan, maka selesailah upacara perkahwinan dalam masyarakat India. Kaum India mempunyai upacara yang sangat menarik juga rupanya. Jadi, bagaimana dengan upacara perkahwinan dalam kaum Melayu? Pada pandangan saya, upacara perkahwinan bagi kaum Melayu mempunyai banyak persamaan dengan upacara perkahwinan kaum India. Sebelum hari pernikahan, terdapat satu majlis yang dikenali sebagai adat berinai. Dan adat berinai ini mempunyai 3 peringkat. Peringkat pertama dikenali sebagai berinai curi, peringkat kedua dikenali sebagai berinai kecil dan peringkat ketiga pula dikenali sebagai berinai besar. Selepas itu, akad nikah akan dijalankan. Akad nikah merupakan upacara kemuncak dalam perkahwinan masyarakat Melayu yang lebih kepada tuntutan ajaran agama. Selepas segala perjanjian yang dikenakan oleh pihak lelaki telah dilaksanakan seperti wang belanja, mas kahwin dan barangan lain seperti mana yang telah dipersetujui oleh kedua belah pihak, baru istiadat ini akan dijalankan. Upacara persandingan ialah fasa terakhir dalam upacara perkahwinan masyarakat Melayu. Pasangan pengantin akan diandam dan dihias rapi oleh mak andam pada ketika ini. Pengantin akan diarah oleh pasukan kompang dan pancak silat. Dan upacara menyambut menantu oleh kedua-dua pihak akan disambut dengan meriah. Pengantin akan bersanding di atas pelamin yang dihias indah dan para jemputan terutamanya dari wakil kedua mempelai akan dipersila untuk menepung tawar pasangan pengantin di atas pelamin. Penelitian yang sangat bagus, Jared. Banyak juga yang anda tahu mengenai upacara perkahwinan kaum Melayu ya. Nampak dah selalu-usul bakal pasangan anda nanti. Bagaimana pula dengan upacara perkahwinan kaum Cina ya? Masyarakat Cina pula mempunyai 4 adat utama, iaitu merisik, bertunang, meminang dan berkahwin.
Adat merisik dijalankan untuk mengetahui latar belakang gadis yang dihajati. Selepas kedua-dua pihak berpuas hati dengan latar belakang keluarga masing-masing, adat meminang akan dijalankan. Seorang wakil dipilih untuk berkunjung ke rumah si gadis untuk berbincang tentang perkahwinan. Hari pertunangan pula berdasarkan kalender Cina. Semasa upacara ini, cincin disarung di jari manis kiri oleh kedua-dua bakal pengantin sehingga hari perkahwinan. Bagi membuktikan persetujuan, gadis berkenaan akan menyerahkan sekeping kertas merah dan pihak lelaki akan menerimanya. Akhir sekali, pada hari perkahwinan, pengantin lelaki dan perempuan akan duduk bersama-sama pada kali pertama. Upacara meminum teh akan berlaku. Ini melambangkan penerimaan pasangan pengantin. Jamuan makan besar akan dilakukan untuk mengeratkan hubungan kedua-dua keluarga. Baiklah, saya ingin melontarkan satu persoalan yang menarik mengenai soal selidik yang anda lakukan pada hari lepas. Pada pendapat anda, adakah pelajar yang asam sendiri mengenali upacara perkahwinan kaum-kaum lain? Pada pandangan saya, analisis kajian soal selidik jelas menunjukkan bahawa lebih separuh daripada jumlah keseluruhan responden tidak mengenali upacara atau adat perkahwinan kaum lain selain kaum mereka sendiri. Perkara ini disebabkan oleh kekurangan pendedahan seperti mana yang diperkatakan oleh saudara Tio. Hal ini juga mungkin disebabkan kekurangan kawan-kawan ataupun jiran-jiran sekeliling kampung dalam kehidupan mereka. Wah, perisian yang sangat menarik. Terima kasih saudari Rashmi dan Jared atas perkongsian yang sangat menarik tentang adat perkahwinan dalam setiap kaum. Ayo kita teruskan dengan adat yang terakhir yang kita akan bincangkan pada hari ini. Saudari Nadia, bolehkah anda terangkan sedikit tentang adat semasa berlakunya kematian bagi kaum Melayu? Adakah adat tersebut masih dijalankan pada masa sekarang? Melalui pembacaan serta pengalaman saya sendiri, apabila berlaku kematian di dalam kaum Melayu, berita tentang kematian tersebut akan diberitahu kepada imam ataupun ketua kampung di kawasan tersebut. Hal ini bagi memastikan agar berita tersebut dapat disebarkan serta diberitahu kepada jiran tetangga. Si mati akan diletakkan di tengah rumah dan dibaringkan menghadap kiblat. Kepala hingga kakinya pula akan ditutup dengan selai kain, manakala tangannya akan dikiaukan. Bagi mereka yang datang menziarah, mereka akan menyedekahkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada si mati. Mayat akan dimandikan dengan tertib dan cermat. Oleh itu, adalah lebih baik jika ahli keluarga sendiri yang memandikan jenazah tersebut. Jenazah perlulah disembahyangkan serta dikebumikan dengan cepat. Oleh itu, sebelum dikafankan serta diletakkan di dalam keranda, salah seorang ahli keluarga akan mewakili si mati bagi meminta maaf jika beliau telah berbuat kesalahan sepanjang hayatnya. Bagi hutang piutangnya pula adalah minta dihalalkan atau bolehlah dituntut daripada keluarga si mati sendiri. Seterusnya, jenazah akan disembahyangkan serta dikebumikan. Dan ya, adat ini masih diamalkan sehingga sekarang. Bahkan ini bukan sahaja adat, ia adalah tuntutan dari agama Islam sendiri. Harapan orang hidup pula agar si mati akan berada di dalam rahmat Allah, terhindar dari segala siksaan kubur serta tenang di alam barzah. Oleh itu, salah satu cara untuk membantu si mati bagi meringankan beban di alam barzah adalah dengan menyedekahkan ayat-ayat suci Al-Quran kepadanya. Oh begitu. Saya sendiri juga kurang arif akan adat kaum saya sendiri. Baiklah saudari Mancing, bolehkah anda beri sedikit penerangan tentang adat dalam upacara kematian bagi kaum Cina yang mungkin berbeza dengan kaum Melayu dan kaum India? Salah satu adat dalam upacara kematian kaum Cina yang tidak ada dalam upacara kematian kaum lain adalah setiap ahli keluarga, saudara mara dan sahabat adalah wajib untuk menangis atau meratapi pemandian si mati. Jika kekurangan ahli, mereka akan mengubah lebih ramai orang luar untuk menangis kepada si mati. Selain itu, dalam sesetengah kepercayaan kaum Cina, upacara sembahyang mayat akan dibuat.
Mereka akan membaca sedikit mentera kepada si mati sebelum mayat dibawa ke jerat. Pelbagai jenis lagu tradisional atau keagamaan akan dimainkan sewaktu mengiringi mayat ke jerat. Wah, begitu menarik dan unik adat-adat yang kita punyai. Jadi, apakah perbezaan yang terdapat dalam upacara pengebumian kaum Cina berbanding dengan kaum Melayu dan India? Bagi orang Cina, tempat pengebumian memainkan peranan yang penting dalam upacara pengebumian. Kawasan yang paling tinggi adalah lebih baik berbanding dengan tanah yang rata, dan tanah perkuburan yang dihias dengan menarik melambangkan kekayaan si mati semasa hidup. Selain itu, kubur yang lebih besar, tinggi dan menarik menjadi lambang kemewahan kepada si mati. Seterusnya, pelbagai jenis harta milik si mati yang berbentuk kertas akan dimasukkan oleh ahli keluarga ke dalam kubur. Adakah ramai orang di Malaysia pada masa sekarang yang pernah menyaksikan upacara kematian selain kaum mereka sendiri? Berdasarkan soal selidik yang dijalankan, kebanyakan responden iaitu 72.3% yang tidak pernah menyaksikan upacara kematian kaum Melayu. Manakala hanya 17% daripada responden yang pernah berbuat demikian. 10.6% daripada responden tersebut pula menjawab bahawa mereka mungkin pernah menyaksikan upacara kematian kaum Melayu. Statistik ini menunjukkan bahawa tidak ramai orang yang mempunyai pengalaman terlibat dalam upacara kematian kaum Melayu. Oh, maafkan saya hampir terlupa. Bagaimana pula dengan adat dalam masyarakat India apabila berlakunya kematian? Bagi kaum India pula, mayat akan diletakkan di ruang tamu, kepala mayat akan dihadapkan ke arah selatan dan sebuah lampu minyak atau kaamaci aman vilaku akan dipasang dan dinyalakan. Kemudian, sebiji kelapa dibelah dua dan sirih pinang diletakkan berhampiran si mati. Serbuk suci atau tirumi akan disapu pada dahi si mati sebelum disembahyangkan. Setelah itu, barulah si mati dibalut dengan menggunakan kain. Kunyit akan disapu pada mata kerana dipercayai dapat membunuh kuman, dan seterusnya duit shilling akan diletakkan di atas dahi. Sirih pinang ditumbuk dan dimasukkan ke dalam mulut dan lubang hidung akan disumbat dengan kapas. Mayat akan dimandikan terlebih dahulu dan dibaringkan di atas katil di ruang tamu ataupun di halaman rumah. Selepas dimandikan, mayat akan dipakaikan dengan pakaian baru iaitu sari bagi mayat perempuan dan dhoti bagi mayat lelaki. Terima kasih saudari Nadia dan Mancik kerana sudi berkongsi. Jelaslah bahawa terdapat pelbagai keunikan dan corak yang menarik dari kepelbagaian etnik yang wujud di Malaysia. Rugilah jika adat-adat ini ditinggalkan dan tidak diwarisi secara zaman berzaman. Maka dapat disimpulkan bahawa adat-adat kelahiran, perkahwinan dan kematian sangat berbeza dalam setiap kaum. Namun, ada juga persamaannya. Perbezaan yang telah dibincangkan bukanlah untuk bertujuan untuk memecah belahkan kita semua, akan tetapi inilah yang akan membuat kita terus bersatu dalam mengukuhkan perpaduan di Malaysia. Sekian sahaja daripada saya dan kumpulan saya. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi pergi. Salam perpisahan untuk semua. Lain masa bersua lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.